Maka apabila selesai seperti mana yang tersebut ini, maka hendaklah kita baca bacaan apabila kita nak masuk ke dalam tandas. Bismillah. Tengok di sinilah kan. Sehari kita sebut bacaan ni macam mana, okey ke, ada masalah ke. Apa yang disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, Bismillah, a'udzubillah minar rijsin najisil khabisil mukhbis asyaitanir rajim. Artinya dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Pertama sekali, Bismillah itu ulama ada bahas dengan perbahasan yang panjang, yang akhirnya bacaan Bismillah sempena nak masuk tandas ini ianya dhaif kan, ianya dhaif. Mai riwayat mereka buat kesimpulan begitulah. Kemudian bacaan yang kedua iaitu a'udzubillah minar rijsin najis sampai ke habis tu kan. Ianya juga adalah daripada riwayat yang lemah. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Sunan Ibnu Majah nombor 299. Riwayat daripada sahabat Nabi nama Abu Umamah. Ada Nabi sebut seorang kalau nak masuk ke dalam tandas tempat dia nak buang air, maka hendaklah dia baca Allahumma inni a'udzubika minar rijsi sampai habis. Mula dengan Allahumma inni a'udzubika. Sini dan kitab ni tertulis a'udzubillah minar rijsi. Asal lafaz dia bukan a'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika, barulah minar rijsi sampai ke habis. Dia punya lafaz dia berbeza kan. Cumanya nak pakai kalau ustaz macam ni, dia tulis dalam kitab, kemudian bila kita siasat hadis tu tak bunyi macam tu, kita nak pakai mana? Pakai yang hadis dalam kitab itu, iaitu Sunan Ibnu Majah. Kan? Pasal apa? Pasal dalam kitab-kitab tertentu ni pun ambil hadis itu, cuma mungkin dia tak ingat nak mula macam mana. Kan? Akhir dia tulis a'udzubillah. Rupanya Allahumma inni a'udzubika. Itu yang pertama. Yang kedua, statusnya adalah dhaif. Pun tak ada masalah tuan-tuan. Boleh. Untuk kita nak baca, nak amal, tak ada masalah apa. Tapi kalau ada yang sahih, maka itu yang terbaik. Yang sahih macam mana? Kalau kita nak masuk tandas ni, Lozat, lagi nak masuk. Tak payah kata kat saya satgi masuk dulu. Pasal apa? Ni duduk terasa dah. Terasa ni duduk tahan. Pasal apa? Pasal kan nak keluar awal kot, apa ni? Lama tak kuliah, tiba-tiba nak cabut awal, saya bertahan sat. Kan? Sehari saya nak masuk. Kan? InsyaAllah kalau saya tak lupa. Tapi kalau benda macam ni tak lupa. Tak lupa. Nak buang air tak lupa. Makan, minum tak lupa. Dan baca Quran boleh lupa. Ngaji boleh lupa. Tak pergi kuliah? Kuliah? Loh. Orang kalau yang bersungguh jaga, dia tak lupa. Kan? Pasal apa? Pasal ini amalan dia. Aku orang yang beriman, ini amalan dia. Makan kalau boleh lupa hebat. Kan? Makan ke? Dah lupa. Mohong. Kan? Makan payah nak lupa. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu katanya, Kana Nabi SAW idza dakhala al-khala'. Nabi apabila nak masuk ke dalam khala' al-khala', bahasa kita kata tandas, Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
Hadis ini hadis sahih Bukhari Muslim. Allah, duk ada yang sahih ni amailah. Oh, saya tak tahu. Saya tak baca apa, saya tak tahu. Oh, tak tahu tak apa. Rajinlah mengaji. Nak boleh macam mana kalau kuliah hang tak pi. Amai mengaji. Kan? Jadi kita ada yang sahih, bahkan pendek je pun. Kan? Kalau panjang dia ni sahih, tapi panjang usahalah. Sahih ni panjangkan panjang sangat. Dahlah sahih. Pendek pula. Kan? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung denganmu, minal khubusi wal khaba'is. Khubus, ulama kata jin-jin yang jantan. Khaba'is, jin-jin yang betina. Begitu. Apa abad jin ni? Itulah hang duk seronok sangat masuk tandas. Dengan tak ada sebab apa. So, aku rindu tandas. Minggu tak masuk lagi. Masuk nak buang tak apa. Masuk, renyih 2-3 kali keluar. Hang betul-betul lah iblis setan. Jangan dah buat panggil macam tu. Lepas tu anak-anak kita kena jagalah. Boleh, nak macam nyorok boleh. Tapi tandas jangan duk buat masuk. Kan? Nyorok dalam tandas. Kan? Kita jangan duk seronok, kata seronok lah dapat anak-anak yang ceria. Kan? Macam menyorok lah apalah. Tak apa. Tapi bila kita tahu mereka duk menyorok dalam tandas, jangan. Cegah sebelum parah. Kan? Itu tuan-tuan. Maka doa ini adalah doa yang dibaca Nabi. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari 6322. Dan juga 142, ada 2 tempat dalam Sahih Bukhari. Satu, Imam Muslim pula sebut pada nombor 375. Doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan ketika engkau keluar daripada tandas itu, hendaklah engkau membaca. Baik, jadi bila kita nak masuk ke tandas, siap-siap dululah. Kelengkapan apa yang perlu bila kita nak masuk ke tandas ini. Pastikan pakaian bukan pakaian solat. Bimbang lagi kena najis, boleh kita kawal, kita kawal. Kita duduk kat rumah. Lain kalau kita duduk kat surau, kat masjid, cari mana baju, tak apalah, pakailah dengan pakaian itu. Cuma hati-hati. Kan? Ada tempat sangkut, kita sangkut dulu. Sebab itu tandas-tandas masjid surau pastikan ada tempat sangkut. Saya masuk satu masjid, mereka yang masuk tu bawa marker lah apalah. Kan? Macam-macam tulis. Kan? Satu tulisan saya baca, dia kata apa punya JK masjid. Paku satu pun tak ada, orang nak sangkut kat mana. Suara saya derah macam tu. Padahal tulisan dia macam tu je. Tapi kita faham bila baca, macam tu lah nada bunyi. Takkan mana paku nak sangkut baju, tak ada. Mesti nada tu marah. Kan? Jadi kita lah, kan? Kena sedia. Kan? Jangan satu paku. Kawan ada seluar, paku untuk seluar. Tapi jangan duk tulis ikut dia lah. Kita duk kontrol pasal apa? Ini paku hanya untuk baju. Ampacak sudah. Lagi kunci dia. Dia nak sangkut kunci dia. Itu sudahlah, sakat tu je kan. Jangan tak ada langsung. Gitu. Jadi, pakaian kita yang solat tadi, tak upaya. Kita daripada duduk dalam surau, masjid, masuk, buka, sangkut. Kan? Supaya apa? Supaya nanti bila kita guna balik untuk solat, kita yakin. Tak ada wah-wah. InsyaAllah, mayang kita pun boleh khusyuk. Lepas tu, pastikan ada selipar yang kita nak guna dan tandas. Alas. Kalau kat rumah, carilah tola-tola kecil. Asalkan ada tutup sikit. Sapu tangan ke apa ke, kecil sangat tak kira, dia terbang. Kan? Begitu. Rambut tak ada dah apa. Kan? Kain tu dia tangkap. Nampak kan? Bau cukup kan? Jangan main tu.
Kita lak dengan kain tolong melekat tu. Saya baru cukup. Tu tak apa, letak macam tu je dia tak jatuh. Semua pastikan. Cek ayam. Dia kata tak apa. Kan? Kepala paip ada. Ayam ada tak? Kan? Sehari duk kangkang keluar. Kan? Dia kata apa ayam tak ada pula. Habis-habis nak basuh. Kan? Kat rumah tak apa. Kan? Tu nak cari ayam kat mana tu, kat rumah pun. Pastikan. Kan? Dan kita pula, kan, pemegang amanah ni, yang mentadbir surau masjid, pastikan tandas ada ayam. Tak ada, tutup, tulis. Buat satu nota sikit, air tak ada. Lagi kita, mereka serang. Kan? Tak habang orang masuk, ayam tak ada. Makan gaji buta. Kadang-kadang yang khidmat ni dengan sukarela. Kan? Orang luar dia tak faham apa, yang kita dah buat kerja ni sungguh-sungguh, kadang-kadang lah buat duk tuduh kita makan gaji buta. Jangan buat macam tu, tuan-tuan. Kan? Kita bila kita pegang amanah ini berat. Orang lain sanggup kita bantu, sokong lah. Daripada aku tu sikit salah dia serang sungguh. Dan sini kerjasama, alhamdulillah. Sini saya memang tak risau. Kan? Semua tolong-menolong, berganding bau. Yang saya sebut tu tempat lain tu. Salah sikit ya. Canang satu taman. Jangan buat macam tu. Baik. Jadi apabila dah selesai dan kita pun boleh masuk dengan selamat, dengan ada ayat apa semua sekali, begitulah. Macam mana tadi kita masuk elok, keluar, kita pastikan ianya elok macam tu. Dia tinggal kawan lain masuk hang tolong pam. Jangan buat macam tu. Dia ada satu masjid saya masuk mana, dia buat pantun tu. Dia buat pantun. Saya tak ingat pantun tu, tapi ceritanya siapa yang buang satgi dia pam lah. Tapi dia ada dalam bentuk pantun. Allah, kalau saya rancang nak sebut tu, saya ingat pedawai lah. Standby elok kan. Ambil kertas tu baca macam tu. Kan? Tiba-tiba, lupa pantun tu pula. Tapi bagus. Bagus. Kan? Bahasa dia lembut, dia kan, gitu. Yang saya ingat adalah perkataan lampam tu, ikan lampam. Pasal apa? Ujung dia nak kata pam tu. Allahu Akbar. Bagi kadang-kadang ni kita ni, sahabat kita ni kreatif. Kan? Bagilah. Alhamdulillah. Hang masuk jadi geng kami ni seronok, ceria sikit lah. Kan? Geng-geng AJK ni begitu. Baik. Jadi apabila kita masuk buang air, sebaik kalau pun buang air kecil, pastikan air kecil yang kita buang itu betul-betul bersih, najis dia. Jangan duk bawa keluar. Berdehem-dehem, dia tak tulis kat sini banyak kan? Sebab apa? Sebab kita bimbang. Ada sikit hadis kat belakang tu berkaitan dengan orang yang tidak berdehem, kan, yang menyebabkan ia ditimpa azab kubur. Tapi cerita bila disebut di sini, kan, bila nak keluar dengan kaki kiri, dengan kaki kanan, kan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, habaq keluar terus. Kan, sepatutnya nanti dulu. Pasal kita nak cerita adab-adab yang bila kita duduk dalam tandas sebelum kita keluar. Kan. Waktu nak berqadah hajat, ada satu riwayat, tapi riwayat itu dianggap sebagai lemah, iaitu kaedah duduk ketika kita nak buang air besar. Dia ada kaedah duduk. Kan? Tapi riwayat itu memang lemah, tapi sebenarnya praktikal dia menjadi. Kan? Kalau kata kita duduk buang air besar, kita duduk mencangkung macam tu, kan? Jadi kedudukan dua belah kaki itu sama, lutut dua-dua di atas sama, dia tak buang habis. Dia tak buang habis. Tapi dengan cara apabila lutut belah kanan saja yang kita angkat, yang kiri itu kita lepas ke bawah, kan? Maka kaedah itu menyebabkan terbuka saluran najis dan kita boleh buang air besar yang agak selesa. Kan? Dia tak sangkut-sangkut. Kalau kita amal macam tu, insya-Allah pembuangan
hadas besar kita tu, najis besar kita kata, air besar kita itu menyebabkan ianya jadi elok, jadi teratung, selamat daripada sembelit dan sebagainya. Gitu. Ni kadang-kadang kita masuk sampai lama, tadi rasa nak buang, kan, duk tinggung berapa lama tak keluar. Ni masalah dia. Bos sikit. Padahal kita ingat makan banyak, tapi keluar sikit. Itu lega, boleh duk buang. Tak lega lagi. Pasal apa? Makan banyak, buang sikit. Kan? Mari hang makan banyak mana? Patutnya makan 3 pinggan. Maka hari ni pun buang 3 pinggan. Dah macam tu. Jangan pula hari ni makan, hari ni keluar. Kan? Itu masalah kesihatan pula. Yang kita buang tu dah proses elok dah. Kan? Maka dia akan keluar, yang kemarin punya keluar hari ni. Hari ni keluar esok. Kan? Seeloknya waktu pagi. Biasa-biasa kalau orang duk amai macam tu, pagi dia akan buang. Kan? Pagi dia akan rasa begitu. Buang elok-elok, ambil semayang, pergi surau. Lega dia. Kan? Gitu. Kalau tak buang dia sangkut lama, bahaya tuan-tuan. Satu masjid. Kan? Satu pakcik tu jumpa saya. Dia kata, Ustaz, 2 bulan saya tak buang. Makan lalu. Makan lalu. Macam mana Ustaz? Ni sampai hari ni makan lalu. Tak syak ya Ustaz. Makan lalu Ustaz. Ni pun rasa lapang. Tapi 2 bulan tak buang. Kita ke seminggu tak buang pun jangan duk seronok. Saya tuan-tuan rasa sihat. Alhamdulillah lah. Kalau kata pertandingan sihat, saya menang. Sebab saya sebulan tak berak. Yang tu bukan sihat. Itu peraduan penyakit dapat ke dia. Itu. Tapi beberapa ayat yang kita kongsi dengan dia. Yang saya kata pakcik tu tadi. Kemudian kuliah saya bulanan. Bulan depan saya mai. Dia kata, Ustaz, lepas Ustaz bagi ayat tu, saya pun baca dekat ayat mineral, saya pun dengan izin Allah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, lepas minum sebotol habis tu, dia buang Ustaz. Kan? Dia buang habis Ustaz. Lega lah Ustaz. Dengan izin Allah. Pak tuan-tuan. Jangan duk kata dengan izin siapa-siapa. Izin Allah. Allah tak izin, tak usah kata 2 bulan. Lajak lagi boleh. Jangan tak sandang kepada Allah. Jadi begitulah kedudukan doa ini. Lepas pada habaq kata doa nak masuk, doa keluarnya apa? Doa keluarnya iaitu maksudnya bila kita keluar daripada tandas. Kan? Keluar. Jangan baca dalam tandas. Ni doa masuk ni pun jangan masuk dulu pas baca. Baca dulu, selesai baca, langkah masuk. Kan? Habis semua, kita keluar dulu. Duduk di luar, baru kita baca dia. Ghufranak, 2 riwayat. Sini dia cantum sekali. Macam atas. Bismillah, a'udzubillah. Dia mai sekali kita duk ingat. Ni 1, tak. Ni 2. Tapi digabungkan. Sopa juga yang di bawah. Ghufranak. Kemudian alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Panjanglah Ustaz. Baca pendek. Ghufranak. Keluar daripada tandas, maka baca ghufranak. Apa artinya? Ya Allah, berilah keampunan kepada aku. Hadisnya sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Pendek aja. Ghufranak. Kemudian segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badan aku barang yang memberi manfaat akan daku. Bacaan ini iaitu alhamdulillahillazi sampai ke habis itu ianya adalah dhaif. Jadi saya nak baca yang mana Ustaz? Baca semua. Dah, saya nak pilih yang sahih saja. Kalau sahih, ghufranak. Itulah yang pendek. Kan? Nak baca semua, silalah baca. Itu tidak ada masalah.
Kan? Jadi kita nak tahu saja, jangan duk tertukar. Yang dhaif kita kata sahih, yang sahih kita kata dhaif, itu salah. Saya nak baca semua, silakan. Saya tak mau baca langsung, terpulang. Itu saja. Adakah ustaz nak tanggung dosa kalau saya tak baca? Pasal apa? Tak baca aku nak tanggung dosa pasal apa? Adakah bila saya baca ustaz dapat pahala? Ya. Sebab saya bagi ilmu. Oh, macam tu tak boleh. Teruklah saya baca ustaz dapat pahala. Hang nak baca macam mana kalau aku tak habaq? Nak bagi pahala bukan hang, Allah. Dia boleh berkira. Allah Ta'ala nak bagi, dia berkira apa punya makhluk. Kan? Ni kita buat contoh sahaja, tuan-tuan. Sungguh kadang-kadang ni setengah orang dia duk anggap kata dia yang bagi pahala. Hang sokong aku bagi pahala. Oh, macam tu kena sokong lah. Kalau aku tak sokong, hang boleh dosa. Seramu. Dia dosa tak sokong dia. Jangan duk mampu, tuan-tuan. Kan? Tapi akhir-akhir zaman ni macam tu. Merapu-rapu ni, hati-hati. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi